kepada ahli-ahli keluarga, kepada mereka yang duduk di kawasan-kawasan yang bakal terkesan dengan bencana seperti tanah runtuh dan sebagainya dan banjir seperti yang kita lihat sekarang ini, bagaimana untuk bersiap siaga dari segi kewangan untuk menghadapi risiko-risiko seperti ini. Jadi dengan itu kita bersama dengan Dr. Adam Zubir, perunding kewangan kita untuk membincangkan topik ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kerana bersama kita untuk berkongsi tentang topik ini yang saya rasa amat penting untuk penonton-penonton kita cakna ya. Jadi kita mulakan dengan perancangan perbelanjaan. Saya faham, bayangkan kalau kita berada di tempat mereka, baru saja berlaku bencana alam, kita balik ke rumah, Allahu Akbar. Apa yang kita kena buat dulu? Sampai saya boleh bayangkan betapa buntunya, tak tahu apa nak buat ni. Jadi sebagai langkah persediaan, apa yang harus dilakukan dari segi kewangan? Silakan. Okay, terima kasih Nas di atas soalan sebentar tadi. So, kalau kita cakap pasal perancangan kewangan, saya suka gunakan perumpamaan yang mudah untuk semua masyarakat kita. Kalau kita nak merancang kewangan, kita kena lihat dari sudut pandang keperluan berbanding dengan kehendak. Itu yang paling penting. Kalau kita tengok dari sudut keperluan misalnya, apabila banjir sudah surut dan kita nampak keadaan rumah kita, kita kena go back to basic. Apa yang perlu? Contohnya benda yang perlu, contohnya kalau kita ada TV, adakah TV kita rosak? Adakah kita perlu baiki TV tersebut ataupun kita perlu cari pakaian ataupun cari pakaian untuk kita pakai misalnya. TV mungkin kita boleh hidup tanpa TV untuk beberapa hari atau beberapa minggu, tetapi pakaian adalah satu keperluan yang penting untuk kita. Asas. Ataupun makanan misalnya, sebab bila dah rumah kita ditenggelami dengan banjir, makanan semua dah rosak. So maksudnya kita kena penuhkan dulu makanan. Mungkin peti sejuk itu menjadi satu keperluan. Sebab sekarang ini kalau kita nak simpan makanan tanpa peti sejuk agak sukar. Contohnya makanan-makanan yang mentah ataupun kita perlu simpan ayam, ikan, daging dan sebagainya. So, kalau kita lihat dari sudut pandang keperluan dan kehendak, insya-Allah kita boleh membelanjakan duit kita dengan betul. Kalau kita terus tengok benda yang paling kita mahu, contohnya kita nak TV, lepas tu kita terus berbelanja sakan misalnya untuk memperbaiki keadaan rumah kita kepada sedia kala, itu yang mengakibatkan kadang-kadang duit tak cukup untuk beli barang-barang keperluan. Ini yang bahaya. Jadi asasnya di sini sumber makanan dan minuman yang bersih dahulu ya. Betul. Itu nombor satu. Dan dikirakan kebersihan pakaian yang kita pakai. Bagaimana pula dengan kerosakan fizikal di kediaman? Adakah itu menjadi keperluan asas juga? Ya, seperti kalau barang-barang elektronik misalnya, barang-barang macam barang-barang perkakas di rumah. Peti sejuk, mesin basuh dan sebagainya. Peti sejuk, mesin basuh. So, macam saya katakan sebentar tadi, maksudnya walaupun barang-barang elektronik ini pun ada, kita boleh bahagikan mana satu yang penting, mana satu yang perlu didahulukan untuk kita baiki terlebih dahulu. Tapi lagi satu, kita pun kena bertanya pada diri kita juga. Kadang-kadang kita cepat sangat untuk membeli barang-barang baru, sedangkan perkakas-perkakas rumah, mana tahu kita boleh baiki perkakas itu rumah saya tersebut. Suka. Jangan kita boros, jangan kita buangkan begitu saja ya. Ya, mungkin kalau dah banjir, mungkin lumut mungkin dah tak cantik, berlumpur dan sebagainya, walaupun rupanya tak seperti sedia kala, tetapi kalau kita boleh baiki dengan kos yang lebih rendah, misalnya 1/3 ataupun 1/4 daripada kos untuk membeli perkakas yang baru, maka lebih bijak kalau kita membaiki alat perkakas kita. Dan kita kena tahu juga ataupun setengah barang-barang elektronik ini mungkin ada waranti ataupun ada apa-apa jaminan. Misalnya kalau kita ambil sebelum kita membeli sesuatu perkakas tersebut, kita mungkin boleh gunakan jaminan itu untuk menggantikan barang-barang yang kita perlu. Sebab sebenarnya untuk waranti itu agak sukar juga kerana waranti tidak orang kata merangkumi bencana alam. Tapi mana yang boleh kita cuba. Kita cuba sedaya upaya. Dari segi simpanan kewangan pula macam mana? Okey, kita tahu apa yang kita harus belanjakan. Bagaimana harus kita agihkan dana-dana kita? Macam mana kita harus bersiap siaga? Orang kata preemptive strike lah. Ini maksudnya sekarang ni dah berlaku, tapi apa yang kita harus buat untuk melindungi diri kita pada masa hadapan? Betul. Sebab itu dalam perancangan kewangan, saya seorang perancang kewangan, bila kita bercakap dengan mana-mana orang kat luar sana, kan, saya selalu nasihatkan kepada orang ramai, tak kisahlah kita berada di mana sekalipun, status kewangan kita di mana sekalipun, semua orang wajib mempunyai tabung simpanan kecemasan. Benda ini sangat-sangat penting. Apa yang dimaksudkan dengan tabung simpanan kecemasan ini? Maksudnya kita harus ada
ada dana yang kita simpan setiap bulan. Contohnya kalau gaji kita masuk misalnya RM3,000. Okay? Daripada RM3,000 tu kita ambil sebahagian. Saya sarankan 10%. So, 10%? Ya, 10%. Jadi kalau 10% daripada RM3,000 bermaksud RM300 kita simpan untuk bina tabung simpanan kecemasan kita. Tabung simpanan kecemasan yang cukup ataupun yang ideal untuk rakyat Malaysia ini adalah sebanyak 6 bulan simpanan perbelanjaan kita. Maksudnya bukannya gaji kita, perbelanjaan kita. Contohnya kalau kita belanja setiap bulan untuk bayar bil air, bil elektrik, bayar duit rumah, bayar loan, bayar hutang kereta, bayar barang-barang dapur misalnya. Contohnya kos ataupun perbelanjaan yang kita kena keluarkan setiap bulan adalah RM2,000, maka tabung simpanan kecemasan yang ideal untuk seseorang individu yang mana perbelanjaannya RM2,000 adalah 2,000 kali dengan 6 bersamaan dengan RM12,000. So RM12,000 ini kita harus ada. Kalau perbelanjaan kita RM2,000 yang kita simpan sama ada dalam bank kita ataupun kat tempat-tempat pelaburan simpanan berisiko rendah seperti ASB ataupun tabung haji kan. Baru-baru ni pun ASB mengumumkan dividen kan. So tempat-tempat ini sesuai untuk kita letak duit simpanan ini jika berlakunya apa-apa kecemasan. Bencana alam adalah salah satu contoh. Dan kita boleh buat apa? Kita boleh gunakan duit ini untuk kita menampung dan membeli, macam saya cakap tadi, barang-barang keperluan, bukannya barang-barang kemahuan. Bukan kehendak ya. Bukan Itu kehendak. yang penting di sana. Dan saya juga ada jumpa, kalau kita ada bencana ni kadang-kadang bagus juga kita simpan duit cash ni. Mana tahu kita nak kena belanja cepat, bank kad kita hilang, banjir, naik air. Apa pendapat tuan? Okey. Pendapat saya, simpan duit dalam rumah kan. Terutamanya kalau kita tengok, kita lihat dari segi sudut geografi. Banjir-banjir ini berlaku kebanyakannya di kawasan-kawasan luar bandar. Betul. Di kawasan-kawasan luar bandar, yang mana di kawasan-kawasan luar bandar ni kalau kita pergi membeli belah, kita pergi ke kedai runcit, mereka tak menggunakan credit card ataupun mereka tak menggunakan e-wallet misalnya kan. So kebanyakan daripada mereka menggunakan tunai. Tapi pada masa yang sama juga kan, kalau bila kita tengok kan keadaan bila sesuatu kawasan itu dilanda banjir, kadang-kadang atau apa-apa bencana alam lah, tanah runtuh dan sebagainya. Tanah runtuh dan sebagainya. Kita nampak bila berlakunya bencana alam ni, mereka dia melenyapkan semua. Kadang-kadang kita nampak air itu sampai kat bumbung. Maka maksudnya kalau kita ada cash dan kita tak sempat nak selamatkan duit kita, duit tunai kita, maka duit kita akan tenggelam begitu sahaja. Banyak orang kata kita letak dalam plastik, kita bungkus cantik-cantik, tapi bila rumah dah hilang terus, kalau katakan tanah runtuh, rumahnya hilang terus daripada tapaknya. Macam mana kita nak cari? Betul. So tapi tak menidakkan kepentingan kita ada tunai. Di mana di sini saya nasihatkan kalau kita nak simpan duit dalam rumah, boleh, tapi jangan simpan yang begitu banyak. Kadang-kadang saya ada pernah dengar cerita ataupun ada akhbar yang memberitakan bahawa ada orang hilang 100,000 dalam rumah mereka kerana akibat kebakaran misalnya. So benda-benda macam ni adalah satu benda yang kita tak boleh nak jangkakan. Bukan, tak semestinya bencana alam sahaja. Rumah kita pun boleh nauzubillah terbakar misalnya. So kalau kita simpan begitu banyak duit dekat dalam rumah, bukan saja dia tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita, sebab kita tahu harga barang makin lama makin naik. Iaitu disebabkan oleh inflasi. Kalau kita simpan duit di bawah bantal misalnya ataupun di dalam almari kita, duit kita ni nilainya akan dimamah oleh inflasi. Nilainya kurang. Kurang bijak kalau kita simpan duit yang begitu banyak dekat dalam rumah. Tetapi kalau nak simpan pun maybe lah kan, sekurang-kurangnya maybe 1 bulan gaji misalnya kita ada 1 bulan gaji. Macam saya pun kadang-kadang saya bawa dompet. Yes, sekarang ni kalau saya membeli belah menggunakan e-tunai dan kredit kad, tapi saya pastikan saya ada cash just in case. Just in case ya. Dan kalau kita susunkan kewangan kita dan menyediakan diri bersiap siaga untuk bencana alam, insurans pun kita tak boleh lari juga. Statistik daripada Persatuan Insurans Malaysia menyatakan takut juga ya, 80% daripada pengguna-pengguna kereta tiada insurans bencana alam seperti tanah runtuh, banjir dan sebagainya. Jadi pendapat doktor di sini untuk agihkan kewangan. Kadang-kadang kata, alamak, premium dia lebih sikit, atau tak apalah, takkan jadi kat saya, tak payahlah nak buang duit kat sana. Macam mana pendapat doktor? Betul. Pendapat saya adalah salah seorang daripada 80% yang tak ambil insurans bencana alam. Okey. Tapi itu sebelum tahun lepas. Tahun 2021, di mana kita tahu tiba-tiba banyak tempat banjir. Dan biasanya yang banjir ni kat kawasan luar bandar. Misalnya di Kelantan, Terengganu, Pahang. Kan? Tetapi
kita tahu apa yang berlaku pada tahun 2021 di mana dekat Selangor banjir kat tempat-tempat yang sebelum ni tak pernah banjir, tapi banjir disebabkan itu kan. Saya sekarang ni berada di area Lembah Kelang lah. Sekarang ini saya ada 2 kereta, 3 kereta. Tiga kereta memang saya tambahkan insurans bencana alam. Benda ni sangat-sangat penting sebab mula-mula saya ingat mahal, premiumnya mahal. Tetapi kalau kita ikut konteksnya, taklah begitu mahal kalau kita nak dibandingkan dengan insurans yang kita bayar. Macam kereta saya itu, kalau saya tengok, kena tambah like 100-200 ringgit sahaja setahun. Maknanya nilainya dalam 0.08 daripada nilai kereta tersebut. Sangat kecil sebenarnya. Betul. Ya? Okey, jadi doktor sarankan bukan saja kita bersiap siaga dari segi perancangan kewangan, tapi juga mungkin kita fikir sikit tentang insurans bencana alam. Ya, betul. Okey, baik-baik. Terima kasih diucapkan kepada Sama-sama. pembentangan daripada Dr. Adam Zubair kita ya. Terima kasih Dr. Adam. Sama-sama, Nas. Selalu kalau dia ada sejuk sikit hati kita. Jadi siap-siap anda semua juga bersiap siaga bukan saja dari segi perancangan untuk menyediakan diri daripada bencana alam, tapi kalau terjadi anda tidak tersungkur dan terbengkalai begitu saja dengan insurans bencana alam ya.